Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pada pagi ini subhanallah, Allah pilih kita dalam jutaan orang. Mungkin dekat luar sana yang Allah sibukkan dengan urusan yang lainnya, tapi Allah pilih kita untuk bersama-sama dalam Assalamualaikum subuh. Subhanallah, sebuah rancangan yang memang majlis ilmu, masya-Allah, yang saya pasti akan doakan beribu-ribu malaikat. Jadi saya minta anda semua untuk kita berniat, kita tajdid niat kita, niat yang baik-baik, insya-Allah. Insya-Allah dengan asbabnya kita dalam majlis yang khair seperti ini, Allah kabulkan hajat kita di dunia wal akhirah, insya-Allah. Dan subhanallah, pada hari ini di Assalamualaikum subuh 3 September 2023 bersama dengan 17 Safar 1445 Hijrah, kita teruskan tema kita bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga bersama masuk syurga sekeluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk like, share, dan juga komen kita di live Facebook TV Al-Hijrah. Dan insya-Allah bersama kita mengambil ilmu yang disediakan supaya dapat satukan ummah dengan ilmu dan untuk membentuk Malaysia yang madani. Masya-Allah, barakallah. Dan pada pagi ini saya cukup-cukup bertuah. Sebab pada pagi ini saya ditemani dua orang figura yang cukup-cukup saya hormatilah. Satu dari bidang seninya dan satu dari bidang aspek keagamaannya. Memang Masya Allah. Pada pagi ini insya Allah kita akan bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Azli Abdullah selaku pengerusi Musalla Ar-Rawdah, dan juga ini dia tak lain tak bukan Abang Aziz M. Osman, pelakon dan juga pengarah tersohor Malaysia. Assalamualaikum semua. Sihat Alhamdulillah sihat. Masya Allah, nampak bersemangat pada pagi ini nak menyampaikan, berkongsi ilmu, Masya Allah, terutama Abang Aziz M. Osman lah. Itulah, Masya Allah, tabarakallah. Okey, pada pagi ini kita nak bercerita sedikit, berkongsi tentang permata ibu dan ayah. Tak lain tak bukan, itulah dia cahaya mata anak-anak. Subhanallah. Dan saya sendiri, subhanallah, saya memang mengharapkan agar insya-Allah Allah akan rezekikan saya dan juga suami dengan cahaya mata, insya-Allah. Doakan masya-Allah. Sebab ini saya kira antara fitrah manusia nakkan zuriat, nakkan, kata orang, penyambung waris mereka, penyambung legasi mereka dan menjadi asbab mereka jabatan ke syurga kelak, insya-Allah. Baik, cakap pasal permata ibu dan ayah ni kan, Ustaz Azli, kan, anak itu anugerah Allah kan. Jadi apa sebenarnya pandangan agama tentang anugerah Allah ini, dan bagaimanakah sewajarnya kita ni melayan anak-anak kita dan juga kita didik anak-anak kita? Tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. Terima kasih Ana, terima kasih juga Abang Aziz menemankan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Benarlah anak ni memang permata anugerah Allah pada ibu dan ayah. Ramai yang menginginkan agar lagi ramai anak, lagi suka, lagi seronok. Seronok. Tapi ialah Allah rezekikan masing-masing. Bahagian masing-masing. Ada yang ramai, ada yang sedikit. Ada anak perempuan semua, ada anak lelaki semua kan. Jadi alhamdulillah, macam saya sendiri pun ada 6 orang anak. Sembang Abang Aziz ada 8. Tak boleh kejar lah. Ajib Allah. Tapi benarlah, anak ni sebenarnya satu aset yang sangat berharga bagi kita. Maka sebab itu disebut permata ayah ibu. Nabi SAW anaknya ramai, 7 orang. Dan cucu pun alhamdulillah semuanya yang mereka sangat-sangat dikasihi Nabi. Sehingga satu ketika satu hadis menyebut Nabi SAW dengan Hasan ataupun Husin. Dalam keadaan Nabi letakkan Hasan atau Husin di dada, peluk. Maka Nabi kata apa? Innakum latubakhilun wa tujabbinun wa tujahilun wa innakum lamin raihanillah. Kamu ni wahai anak, kata, betul lah boleh menyebabkan ayahnya jadi bakhil, ayahnya boleh jadi penakut, boleh jadi jahil, dan juga kamu ni betul-betul wangian Allah. Maknanya, kata, saya sebut sikit pendapat Syekh siapa nama tu yang menafsir buat buku kamus Syekh Al-Marbawi. Syekh Al-Marbawi kata apa? Kenapa Nabi kata gitu? Sebab betul anak ni boleh menyebabkan kita ni jadi kedekut, sebab kita sayang nak bagi pada orang lain sebab nak bagi pada anak. Kenapa kita ni jadi penakut? Sebab kita nak berjuang, nak keluar, sayang pula tinggalkan anak. Tinggal ingat anak. Yang ketiganya, kenapa Nabi sebut menyebabkan mak ayah jadi jahil? Sebab nak pergi belajar, nak pergi ke mana-mana, alah, sibuklah anak ni. Anak kecil pula kan. Dan kenapa di hujung Nabi sebut wa innakum lamin raihanillah, kamu semua ni betul-betul wangian Allah? Kerana kata Syekh Al-Marbawi, kerana anak-anak ni biasanya dicium,
Kita suka cium baby ni walaupun busuk. Kan Abang Aziz kan? Suka cium sebab dia adalah wangian Allah, wangian syurga. Maka sebab itulah kita lihat ramai orang yang anak-anak jadi ujian bagi dia. Kita kena ingat, maknanya anak ni memang ujian Allah bagi kita. Sejauh mana anak itu kita dapat beri kasih sayang sepenuhnya, ataupun setengah orang tu anak tu dia tak kisah pun. Dan setengahnya pula anak-anak ni jadi macam menyebabkan dia betul-betul lupa kepada tanggungjawab dia. Ada yang kita kata lara, anak jadi lara. Jadi kita ni Nabi ajar pada kita beri kasih sayang sepenuhnya, dalam masa yang sama jangan sampai anak ni menjadikan kita ni fitnah. Anak tu fitnah pada kita. Mana kerja macam biasa, tapi memberi kasih sayang sepenuhnya pada anak-anak. Satu yang Nabi amalkan tentang anak-anak, Nabi suka cium. Kan satu hadis namanya Al-Aqra'. Al-Aqra' ni dia mengekalkan budaya Arab yang mereka tak cium anak. Sebab bila cium anak, terutamanya anak lelaki, menyebabkan anak tu tak kuat bagi anggapan mereka. Sebab tu mereka tak cium. Bila Nabi menunjukkan contoh, Nabi cium Hasan, Nabi cium Husin, maka Al-Aqra' kata, aku ada 10 orang anak, tak pernah seorang pun aku cium. Anak-anak aku yang 10 ni. Nabi pandang pada Al-Aqra', Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Maknanya anak ni kena cium. Tidak salah dan tidak menjadikan anak tu lemah dengan sebab kita cium dia. Sebab orang Arab dia tak nak cium dulu. Sebab anak jadi lemah, dia kata tak boleh hidup berdikari dan sebagainya. Jadi yalah, sebagai apa kita kata pembukaan ni, bagi saya lah, anak-anak ini satu anugerah Allah yang sangat besar. Dan jangan sekali-kali kita biarkan mereka hidup membesar tanpa kasih sayang. Dalam masa yang sama jangan jadikan mereka ni sebagai fitnah pada kita sehingga tak buat apa, dia sibuk layan anak macam Allah. tu. Amin insya-Allah. Okey, saya nak tanyakan kepada Abang Aziz dan Musman kan, yang anaknya 8 orang ni, masya-Allah. Itu dia. Dan subhanallah, daripada pemerhatian saya kan, orang seni ni kalau anak-anaknya, walaupun mereka ini dalam bidang seni kan, tapi anak-anak mereka masya-Allah pasti akan berjaya. Pasti cemerlang rata-ratanya. Wallahi saya walaupun nampak, mereka sibuk saya nampak sendiri dengan mata kepala saya macam mana berjayanya dan cemerlangnya anak-anak seni ni tahu. Jadi Abang Aziz dan Musman, mungkin Abang Aziz nak titipkan sedikit pesan lah kepada mereka kat luar sana, kepada mak ayah kat luar sana, macam mana kita ni nak didik anak kita dengan cara yang terbaik insya-Allah di sebalik kerja kita yang sibuk tu. Tafadhal. Ini sebelum saya sentuh tentang akar umbi lah. Akar umbi saya lah. Kerana saya dibesarkan saya ni anak raja. Pasal bapa saya dikenali sebagai Raja Pop Ye. Dia anak raja kan. Jadi terkejut saya, mana raja. Bila dah sebut macam tu, kita tahulah kan Raja Pop Ye tahun 60-an apa kita tahu dalam suasananya. Tapi ramai yang tidak tahu yang bapa saya ni, ayahanda saya, kami panggil ayahanda, ayahanda dan bunda, sangat-sangat tegas tentang agama, agama dan environment itu. Bila ustaz kata tentang suasana untuk nak besarkan cium anak-anak, itu saya dapat daripada ayahanda dengan bapa saya. Saya tak tahu kenapa. Kerana ayahanda saya kan, dia begitu tegas, tetapi ketegasan dia bukan untuk takut. Kita hormat dekat situ. Dan di masa yang sama, dia menjadi seorang kawan bagi saya. Itu sangat banyak ilmu-ilmu yang saya dapat daripada dia. Jadi berdasarkan daripada akar umbi yang macam tu, dia membentuk saya menjadi diri saya macam tu, yang secara kebetulan mengikut juga aliran itulah dalam dunia seni seperti ayahanda saya. Tetapi yang pentingnya kita tahu, seperti yang Ustaz beritahu tadi, anak saya 8 orang. Daripada yang pertama, Puteri Nurul Fatihah, lahir pada tahun 1988 sampai 2018. Itu macam tangga. Yang ke-8 tu. Yang ke-8 tu macam 30 tahun kan. Jadi kalau kita tahu membesarkan anak atau kita menjaga anak tu, dia setiap zaman tu berlainan. Zaman saya berlainan. Zaman saya TV start daripada pukul 5 petang sampai pukul 12 tengah malam. 12 tengah, betul. Kan? Jadi bila zaman sekarang TV 24 jam dan kita boleh pilih-pilih kat situ kan. Saya sebut tentang TV kerana TV ni banyak pengaruh-pengaruh yang anak-anak saya banyak
tengok TV dulu, zaman dulu segala macam program kita tengok, tapi program-program tu program yang beraneka ragam. Betul. Kan? Sekarang ni budak-budak dia boleh pilih. Dia nak tengok hiburan memang 100% hiburan. Dia tak tengok kalau orang kata nak tengok K-pop tu memanjang tengok K-pop. Ya, atas dia. Jadi saya sebagai orang kata seorang ayah yang juga seorang kawan dan saya seorang pemerhati, saya kena tapis lah. Saya kena tapis benda tu. Setiap zaman tu dia berlainan. Ya, betul. Betul. Sebab kata Sayyidina Ali kan, kita kena didik anak itu mengikut zaman dia. Ikut zaman dia. Subhanallah. Baiklah, satu kata orang perkongsian yang sangat-sangat baik sebenarnya daripada Abang Aziz dan Ustaz. Macam cara nak didik. Sebab memang saya tahu sebagai parents, kita sangat takut apa yang anak kita tonton sebenarnya. Sebab apa yang kita tonton akan menjadi cerminan diri kita nanti. Subhanallah. Baik, Ustaz dan juga Abang Aziz, kita nak bagi ruang kepada Ustaz dan juga Abang Aziz untuk minum jamu dulu. Teh yang kita hidangkan ni, insya-Allah. Kita akan kembali lagi insya-Allah untuk berbincang tentang permata ibu dan ayah selepas ini di Assalamualaikum Subuh. Jangan ke mana-mana insya-Allah. Allahul Hakim yang maha bijaksana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahul Qudus yang maha suci, Allahul Aziz yang Dah masuk waktu solat ni, Umar. Ustaz cakap tak baik kita lewatkan solat. Kan, Ayah? Tahu pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tempat kami boleh tumpang solat? Ada, memang kita sediakan surau sementara. Jom jemaah sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Umar, duit tu kan untuk bagi. Tak apalah, Ayah. Umar pun nak ada saham akhirat juga. Alhamdulillah.
Masya Allah, kalau kita nampak kan lakonan daripada Erika tadi macam mana tarbiyah ayah tu dengan anaknya sedari awal lagi dah mengajar anaknya untuk menderma. Jadi insya-Allah mungkin para ibu dan ayah yang mungkin kalau ada anak dia agak degil sikit, mungkin kita boleh ikhtiarkan kita bagi infak pada sedekah subuh. Kita infak sedekah subuh, insya-Allah anak kita akan dengar kata. Insya-Allah. Dan cakap pasal permata ibu dan ayah ni kan, memang bukannya mudah untuk mendidik anak-anak di zaman sekarang ini. Banyak sangat cabarannya. Memang dugaan dan godaannya daripada berbagai arah. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Subhanallah. Kita mak ayah ni jadi bukannya happening, jadi pening. Tahu tak? Anak ramai jadi pening, bukan happening. Jadi macam mana kan Abang Aziz Saim Osman kan selaku ayah kan, macam mana nak kata orang nak menanggapi anak seorang-seorang ni tahun 88, tahun 2018, perangai yang macam ni, perangai yang macam ni dalam despite kesibukan kerja tu. Sebab orang seni ni dia kerja 24 jam sebenarnya. Dia duduk pun dia tengah bekerja juga. So dia duduk fikir tengah bekerja juga tu. Silakan. Itulah seperti yang sebut tadi, lain anak tu lain ragam dia, lain suasana dia, lain environment, tetapi ada satu persamaan, iaitu pergaulan sekeliling anak-anak itu yang penting kan. Pasal saya sendiri, saya memang pastikan di dalam rumah tu dia punya keakraban antara anak. Itu yang saya kata yang membuatkan anak tu dia bukan takut dengan kita, dia hormatkan kita, tu cara kita berkomunikasi dengan dia. Cuma masalahnya apabila dia keluar daripada rumah, dia pergi sekolah tu kita tak tahu. Kita tak tahu. Apa yang saya nampak lah dalam pemerhatian saya lah, ramai ibu bapa ni, saya bukan nak cakap kesilapan orang lah, tapi yalah, bila anak dah ramai, kita dah tengok bila anak dah ramai, dan kemudian tu setiap anak tu dia sekolah tu di lain-lain tempat. Dan saya tengok anak saya tu bila pergi ke tempat sekolah yang demikian, yang mana suasana sekolah tu kita tahu mak bapak di sekolah tu macam mana, dia balik dia bawa pengaruh. Tak banyak sikit. Kan, dia bawa pengaruh ke rumah, yang mana terpaksalah kita tapis. Kita tahu kan. Anak saya ni, saya memang maaflah, mungkin ada orang tidak setuju, tapi saya memang menggalakkan mereka berbahasa Inggeris kat situ. Kerana bagi saya bahasa Inggeris tu dia dapat mencurahkan empathy. Dia boleh cakap I love you, I miss you. Sampai sekarang anak-anak saya daripada yang besar sampai kecil, sebelum tidur kata sorry for everything, dia minta maaf. Lebih ekspresif. Dia ekspresif kat situ lah kan. Bagi orang kata, oh kenapa bahasa Inggeris sedangkan kita ada bahasa, betul. Kita perlu tegang kat sini, bahasa ibunda kita bahasa Melayu. Dia tak banyak sikit, dia akan pergi ke situ. Terbukti anak saya kan, mula-mula dia bahasa Inggeris tu untuk empathy, tetapi apabila dia besar tu dia akan pergi ke situ kan. Jadi berbalik kepada pergaulan di sekolah, dekat situ saya perhatikan ramai ibu bapa yang itu dia mengharapkan cikgu mendidik kan, sedangkan bagi saya dah dididik oleh bapa-bapa saya. Apa-apa pelajaran yang paling utama di rumah, agama ke apa. Bayangkan bapa saya bila dia mengajar sembahyang, bukan saja dia mengajar ayat-ayat dalam solat tu dengan makna. Sampai satu ketika saya ingat solat itu wajib, lepas kita baca Fatihah kita duduk, kita niat faham makna. Ingat rukun dia juga, rukun solat. Rukun solat itu wajib kan. Sampai saya kata, oh tak ada. Maknanya kita surah tu kita faham. Ayat itu yang diajar kan. Jadi bila anak saya balik tu kadang-kadang dia bawa pengaruh itu, saya memang aku ajar anak dekat rumah macam ni, tiba-tiba dekat luar ada orang kan. Dan sekarang ni yang lebih merumitkan keadaan ialah dengan social media. Kan? Itu memanglah orang kata social media. Masalahnya sekarang kalau kita nak menghalang anak-anak kita daripada tengok social media, kan? Dia pergi sekolah, dia jumpa kawan dia dah ada handphone. Dia akan curi-curi tengok. Betul. Kan? Bila dia curi-curi tengok, kita tak dapat nak kawal. So apa yang saya kata, apa yang awak tengok dekat luar, awak tengok dekat dalam rumah sekali. Kemudian kita tengok apa yang dia tengok. Kemudian tu kita tapis. Jadi dia buat benda tu jangan sampai dia terpaksa curi-curi buat. Kan, dia curi-curi buat, dia buat sesuatu benda di belakang kita, itu memang bermasalah. Allah.
Nampak tak? Bukan mudah untuk kita tarbiyah anak-anak kita ni untuk kata orang lebih ekspresif, hormat bukan atas dasar takut tapi sebab atas dasar hormat, dan juga sebenarnya untuk tidak buat kerja belakang mak ayah. Satu benda yang susah tu. Menurut Ustaz kan, macam mana sebenarnya cara terbaik Islam dah gariskan macam cara terbaik untuk kita didik anak, dan mungkin selepas tu boleh kongsikan macam mana carakah kita untuk sedekah subuh ni dengan sebab insya-Allah kita sedekah subuh ni akan anak-anak kita akan dengar kata insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Baik, tentu sekali Nabi mengajar kita cara pendidikan pada anak-anak yang sebenar. Tapi kita kena pandai olah lah dengan bagaimana anak sebut tadi, ajar anak kamu ikut zaman dia. Olahan itu mesti berlaku, tetapi mesti asas dia akar umbi tadi itu mesti daripada apa yang Nabi ajar, agama kita ajar. Nabi ajar macam mana anak umur berapa kena ajar semayang, kena suruh semayang umur 7 tahun. Lepas tu didik dia umur berapa tahun, berkawan masa bila, masa bila kita kena dedahkan mereka kepada apa cabaran-cabaran di luar. Itu Nabi ajar. Dia sebut walaupun secara ringkas, itu saya kata kita kena olah. Jadi kesesuaian zaman hari ini, anak-anak kita hidup dalam zaman gadget kan. Saya rasa kadang-kadang sampai tahap kita bapa rasa macam apa yang kita belajar dulu tu macam macam susahnya kita nak merge dengan kehidupan hari ini, sebab kita dulu bukan hidup zaman gadget. Ya, telefon pun tak ada. Jadi kita kena bijak bagaimana kita nak mengolah, nak mengatur anak kita jadi anak disiplin, anak yang rajin belajar, anak yang menghormati orang tua. Dalam masa yang sama, tanggungjawab dia sebagai Muslim yang asas, solat, puasa dan lain-lain kefarduan tu kita kena pastikan dia dilaksanakan. Dan saya nampak yang paling susah anak kita ni, sebab tu Nabi sebut umur 7 tahun kena suruh dah. Kena beritahu anak kita kena semayang. Ini sebab dalam Al-Quran sebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Pesanlah dengan dua perkara. Satunya sabar dan solat. Dua perkara ni cukup susah. Nak suruh anak kita jadi anak yang penyabar susah. Nak suruh anak kita tekun solat pun susah. Betul. Dan kita akan lihat sebutan kepada solat kepada anak-anak kita akan berlaku sampai anak kita dewasa. Anak saya yang sulung 26 tahun, Abang Aziz. Masih lagi tanya, semayang belum? Mak saya betul. Ni saya tanya, nak solat? Istilahnya sampai mati kita kena sebut dua perkara ni. Sabar dan juga salat. Maknanya itu saya kata tadi, asas dia dah ada, kita kena pandai olah lah dengan kehidupan hari ini. Masya Allah. Cukup cantik sebenarnya khulasah daripada apa yang Ustaz Azli sampaikan tadi. Mungkin Ustaz Azli nak sampaikan sebenarnya mungkin kepada mereka ni, kita ada platform sebenarnya untuk ibu dan juga ayah ni, insya-Allah dengan asbab kita berinfak akan memudahkan urusan mendidik anak-anak mereka, insya-Allah. Macam mana caranya tu? Tuan-tuan dan puan semua, sekarang kita semua sedang membina sebuah masjid di Kuantan, Pahang. Masjid ini masjid kita. Saya sebut masjid kita sebab duit itu tuan-tuan yang sumbang. Duit saya berapa sangat? Saya cuma menjadi menguruskan proses pembinaan daripada awal hinggalah 31 Oktober ni handover. Jadi masjid ni sekarang ni dah siap 90% lebih. Masya Allah, rasa terharu dengan kutipan, boleh katakan kutipan penuh daripada orang ramai. Itu duit tu memang datang daripada poket semua orang seluruh Malaysia. Jadi sehingga saat ini 92% saya rasa siapnya, lebih kurang gitulah. Cuma yang saya nak tekankan pada hari ini ialah kalau tuan-tuan rasa nak ada share untuk diri sendiri dan juga anak-anak ataupun mak ayah dah pergi, ini peluang dia sebab berbaki 10% di hujung ni, walaupun masa tu 2 bulan sahaja nak siap, tetapi rupanya costing dia besar. Kapet 100,000 lebih, akustik 100,000 lebih. Kita guna akustik masjid ni. Bagus sedap suara imam tu. Betul. Kemudian kita guna tube well 200 kaki kita gali untuk hasilkan air mineral untuk jadi income untuk masjid. Kemudian kita ada kelas tahfiz, kelas kafa, ada kios zon perniagaan untuk jemaah-jemaah semua. Jadi ini semua tuan-tuan dan puan-puan semua kena rebut peluang kerana dia tak datang setiap masa. Siapa bina kerana Allah akan sebuah masjid walaupun kecil sarang burung, Nabi kata Allah telah bina untuknya mahligai dalam syurga. Jom kita bina mahligai kita di syurga. Anak kita bina
mak ayah kita pun kita bina sekali. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Amin, amin. Semoga ini menjadi asbab kepada terdidiknya anak kita menjadi saleh dan Amin. juga salihah, Amin. muslih dan juga muslihah, insyaAllah. Jadi jazakumullah khair jazak kepada Ustaz Azli Abdullah dan juga Abang Aziz M. Osman sebab Lebih dah, sudi Ustaz? berkongsi tentang sekejap, cara, walaupun mungkin sikit tetapi saya pasti banyak manfaatnya. Mungkin Abang Aziz nak cakaplah kata-kata akhir kepada semua peminat Aziz M. Osman yang saya ni dah membesar dengan filem XX3 ni. Ya ke? Tak. Tafadhal. Dia macam ni, kalau kita nak orang kata anak kita jadi baik apa semua, yang pertama sekali kita kena menjadi kena contoh baik yang baik. dulu. Allah, Kita betul. menjadi contoh yang Kepimpinan baik. melalui tauladan. Kan? Betul. Jadi kita tak nak, kalau kita tak suka anak tu pengaruh kat luar, isap rokok. Saya banyak tengok yang ni. kita? Dia tak kasih anak dia isap rokok, dia isap rokok. Dia Nyogok, bantai kan? isap vape lah apalah kan. Itu terserah lah masing-masing. Tapi saya bagi sebagai contoh, untuk kita nak anak kita tak berbohong, kita jangan amalkan berbohong. Berbohong walaupun kita kata tu bohong sunat ke, Allah tak tahu, saya tak tahulah wujudnya istilah bohong sunat tu dalam agama kan. Tapi itulah, kita bagi contoh yang baik. Kita nak anak kita solat 5 waktu, kita yang kena dahulukan itu, hormati masa kan, hormat pada sesiapa saja, tak kira, jangan jadi judgemental. Jangan menilai orang tengok daripada luaran tu terus kita menilaikan tu. Dia beri contoh, insya-Allah anak akan ikut. Masya-Allah. Satu kata orang, kesimpulan yang cukup baik daripada Abang Aziz M. Osman. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi di atas perkongsian yang begitu, masya-Allah. Alhamdulillah, kita selesai Assalamualaikum subuh, tapi kita ada pengisian di Assalamualaikum selepas ini. Jadi kepada anda, teruskan dalam majlis ilmu ini di Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana.